Oke, salam dan salam sejahtera. Isu panas yang terkini yaitu isu Spenco, yang mana kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Widi Yassin hari ini berlanjutan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 5 Februari yang lalu, yang mana menganggap kontrak yang dianugerahkan kepada Spenco sebagai merugikan negara dan berjanji untuk mengambil tindakan jika wujud sebarang salah laku. Di sini juga kita lihat SPRM sudah memulakan siasatan ke atas syarikat berkenaan dan memanggil beberapa tokoh berprofil tinggi untuk membantu mereka dalam siasatan ini. Dan kita lihat di sini hari ini kenyataan dikeluarkan oleh Tan Sri Widi Yassin. Dia menafikan sekeras-kerasnya dakwaan terbabit dalam sebarang salah laku berkait pemberian kontrak kerajaan kepada Spenco. Dan dia kata ini adalah satu taman jahat yang tersebar melalui media massa dan media sosial, namun tiada butiran yang lengkap untuk menunjukkan bagaimana dia terbabit serta apakah salah laku yang didakwa. Dia kata di sini bahawa samalah seperti tuduhan sebelum ini, kononnya saya menyeleweng wang negara bernilai ratusan bilion ringgit. Dan saya lihat kenyataan yang paling menarik adalah Tan Sri Widi Yassin sedang menyalahkan kerajaan PH waktu itu, yang mana di sini kenyataannya berbunyi Putrajaya sepatutnya mendedahkan mengapa surat hasrat LOI yang diberikan PH ataupun Pakatan Harapan kepada sebuah syarikat untuk kontrak pembekalan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan dibatalkan oleh PN kemudiannya. Di sini juga dia kata dia yakin maklumat mengenai perkara tersebut ada tersimpan di Kementerian Keuangan. Kerajaan juga perlu mendedahkan tarikh kontrak membekal dan menyegara kenderaan kerajaan diberikan kepada syarikat Spenco. Jangan membuat tuduhan melulu terhadap saya. Sebagai Perdana Menteri antara Mac 2020 sehingga Ogos 2021, saya tidak terlibat dalam sebarang pemberian kontrak kerajaan yang diuruskan oleh Kementerian Keuangan. Jangan samakan kedudukan saya dengan Perdana Menteri ke-10 yang juga merupakan Menteri Keuangan. Saya tahu kedudukan saya. Pihak berkuasa kini sedang menyiasat syarikat berkenaan yang memberikan kontrak membekal serta menyegarakan kenderaan kerajaan sejak awal tahun 1990. Jadi apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Widi Yassin ini, yang pertama, apabila dia menyalahkan Pakatan Harapan dalam mengeluarkan LOI untuk diberikan kepada Spenco, jelas Tan Sri Widi Yassin macam orang bodoh lah di sini. Kerajaan Pakatan Harapan pada PRU ke-14, Widi Yassin sendiri adalah Menteri KDN. Ya, ingat, kawan-kawan kena ingat. Tan Sri Widi Yassin ada jawatan dalam Kerajaan Pakatan Harapan waktu itu, iaitu Menteri KDN. Yang mana Perdana Menteri PH waktu itu adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. So, kalau Spenco ini ada sangkut pautnya dengan Daim, memang wajarlah Tun Dr. Mahathir Mohamad memberi surat hasrat LOI ini kepada syarikat Spenco. Jadi itu mudah. Jangan Muhyiddin pusing sana pusing sini. Muhyiddin sendiri terlibat dalam Kerajaan Pakatan Harapan tu. Dan apabila Kerajaan Pakatan Harapan itu dikhianati dan akhirnya Muhyiddin sendiri menjadi Perdana Menteri, maka berlaku pembatalan kontrak ini setelah 3 bulan atas Sri Widi Yassin berada di sana. Tan Sri Widi Yassin sekarang ni dia tidak nak salah. Dia salahkan kerajaan PH yang pada PRU ke-14 itu, dan dia tidak nak salahkan diri dia yang menjadi kerajaan setelah itu, kerana dia menyatakan bahawa dia bukan Menteri Keuangan. Saya nak tanya, Tengku Zabrul adalah Menteri Keuangan. Siapa yang lantik Tengku Zabrul? Tengku Zabrul ni senator lantikan tau. Diangkat oleh Muhyiddin. Jadi Tengku Zabrul sudah pegang dekat sana. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, maaf cakaplah, kalau sekarang ni saya angkat kamu orang di luar sana untuk jadi Menteri Keuangan saya, kamu sebelum ini tidak menjadi menteri, kamu tak terlibat dalam politik, kamu tiba-tiba dapat satu jawatan tinggi, iaitu Menteri Keuangan Malaysia tau. Kamu ikut tak cakap saya? Begitu juga Tengku Zabrul. Saya tak kata Tengku Zabrul ikut, tetapi Tengku Zabrul daripada korporat tiba-tiba diletak dekat sana. Dia pun tak tahu tentang isu Spenco ni sebenarnya. Yang penting pada Tengku Zabrul sebagai Menteri Keuangan waktu itu adalah untung. Dan projek itu berjalan. Dan sebelum ini Tengku Zabrul juga tahu Spenco itu berjalan, walaupun dia tidak nampak undergroundnya lancar atau tidak. Tapi atas
desakan ataupun atas cadangan daripada Perdana Menteri ataupun kabinet-kabinet yang Tengku Zabrul pun tak tahu waktu itu. So, lulus tak? Lulus lah. Mudah lah. Tak payah Muhyiddin nak pusing sana pusing sini lah. Muhyiddin sudah tahu. Itulah geng-geng dia. Muhyiddin kata, dia dituduh dan akhirnya kes-kes dia telah pun tidak didapati bersalah. Dan akhirnya hari ini terbukti bahawa dia tidak menyeleweng. Ini juga satu penipuan yang Muhyiddin buat. Muhyiddin sekarang ini masih kluster mahkamah. Buktinya apa? 2 kali Muhyiddin nak pergi ke luar negara, pasportnya dia kena mohon. Yang pertama, yang langkah Dubai-nya itu. Yang dia nak pergi dekat London tu. Itu yang pertama. Dia terpaksa mohon pasport dia. Pasport dia kena tahan. Yang keduanya, dia baru ni balik daripada Thailand. Pasport dia kena serah balik lagi. So, di sini jelas, Muhyiddin masih lagi berdepan dengan kes mahkamah. Dia kata, kes mahkamah itu seolah-olah tak ada sekarang ni. Dia dibebaskan dengan isu penipuan rasuah. Kes yang berdepan sekarang ni, kes itulah. Apabila salah guna kuasa, apa dia? Di bawah salah guna kuasa ni. Melibatkan ketirisan, kecurian, perompak duit rakyat dan sebagainya di situ. Yang terakhir, kalau kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin betul-betul bagus, kenapa anak Hamzah curi minyak? Kenapa duit daripada kontrak yang terlibat dengan jana wibawa boleh mengalir masuk ke dalam satu akaun individu yang bernama Wan Saiful, yaitu akaun syarikat Wan Saiful? Tidak banyaklah, 7 juta. Tapi kalau rakyat luar sana 7 keturunan tak dapat 7 juta tu. Itu sebagian kecil yang kita lihat. Okey? Yang terakhir yang kita nampak, Muhyiddin nak cakap ketelusan kerajaan dia. Jangan nak salahkan dia. Rakyat hari ini terkebil-kebil. Anak menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin sampai pihak polis menghubungi Interpol, bekerja sama dengan Interpol untuk mengesan di mana anak Muhyiddin sekarang sedang hilang. Ini adalah juga salah laku yang telah berlaku di zaman Muhyiddin. Ini baru yang kecil-kecil kita nampak. Banyak lagi benda-benda lain. Yang paling mengherankan rakyat, Parti Bersatu apabila jadi kerajaan, tiba-tiba ada ratusan juta duit dalam akaun parti dia. Hari ini, kenapa tidak ada makhluk itu datang menderma kepada Muhyiddin? Parti Bersatu ni. Oh, kalau jadi kerajaan, ada orang pergi derma dalam akaun parti kita. Kalau tak jadi kerajaan, tak ada orang pergi derma dengan parti kita. Ini apa namanya? Inilah rasuah. Inilah yang dibuat oleh konglomerat elit-elit politik yang sudah duduk di belakang takbir menunggu kuasa politik daripada ahli politik yang masih berkuasa untuk mereka menutupi gaya hidup mereka, cara mereka yang belum berhenti lagi merompak duit negara ni. Jadi ini bukti-bukti yang kita dah nampak. Spengko ini mana ada untung. Dan Spengko ini memang salah laku itu berlaku di zaman Muhyiddin. Kita tunggu saja siasatan SPRM dan kita lihat. Syarikat lain telah dilantik lebih tinggi 700 juta, tapi dapat ke Spengko juga. Tak masuk akal. Dan akhirnya kita jadi saman kerajaan hari ini. Sebab apa? Sebab kita batalkan zaman Muhyiddin. Nah, inilah cerita dia. Dia pusing sana, pusing sini, ingat rakyat bodoh hari ini. Saya ikut perkembangan secara rapat nih, Spengko nih. Jadi saya tak nak ulas panjang-panjang. Itu secara ringkasnya untuk kita rakyat yang faham. So sekian, terima kasih, thank you.